Assalamualaikum, nama saya Fitri Aisyah binti Syahril. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari Kuantan, Pahang. Saya belajar di University College of Yayasan Pahang dan mengambil jurusan dalam Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Objektif saya membuat video pembentangan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada orang luar mengenai tingkah laku kanak-kanak. Sebagai contoh, tingkah laku kanak-kanak yang positif iaitu pintar cerdas. Apakah yang dimaksudkan dengan pintar cerdas? Pintar cerdas boleh ditakrikan sebagai cekap, pandai, mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. Menurut istilah Amerika Syarikat, pintar cerdas ditujukan kepada kanak-kanak yang mempunyai potensi dan kemahiran dari segi intelektual, kreativiti dan kepimpinan. Ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas. Yang pertama, pengamatan tinggi. Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang. Ciri-ciri yang kedua, keinginan untuk tahu tinggi. Ingin mengetahui semua hal seperti objek, idea, keadaan, situasi atau sesuatu acara. Ciri-ciri yang ketiga, minat yang mendalam. Mungkin akan memfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun, serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut. Ciri-ciri keempat,
menerima informasi dengan pantas, selalu diandakan seperti SPAD, menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak. Ciri-ciri kelima, ingatan yang tinggi. Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat. Ciri-ciri keenam, mungkin dapat membaca dengan lebih awal. Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun. Ciri yang ketujuh, kerap membaca secara meluas. Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas. Ciri-ciri ke-8, tata bahasa yang tinggi. Memiliki penggunaan tata bahasa yang canggah serta banyak dan suka perkataan yang baru dan unik. Ciri-ciri ke-9, kebolehan penyelesaian masalah. Kanak-kanak pintar cerdas mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi. Ciri-ciri yang terakhir, keupayaan imajinasi yang tinggi. Mampu untuk membayangkan sesuatu sama ada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangan. Hi, my name is. I'm going to write the value of x. X equals 180 How do you get 180? because of the straight line. Straight line is what? 180 degrees. Okay. It's until the south. So, 180 minus 90 plus 40. Right again, it's too small. Oh. Which means equals 180 minus 130 No need the bracket. equals 50. 50 what? 50 degrees. Itu merupakan sebahagian daripada klip video yang dikongsikan Ilya Abdul Aziz, ibu kepada kanak-kanak genius Is Email Shahrum. Kanak-kanak genius yang baru saja mendaftar masuk ke Kolej Permata Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ini semalam dilihat mempamerkan kehebatan dan kebolehan semula jadinya ketika membuat pengiraan dalam subjek matematik. Tanpa menghadapi masalah, kanak-kanak berusia 6 tahun itu mudah menyelesaikan pengiraan matematik kerana kebolehannya membaca dan mengira dengan tepat. Malah boleh bercerita tentang biografi ahli cendekiawan seperti Alexander Graham Bell. Anak tunggal kepada Ilya dan pasangannya Shahrum Abdul Ghani itu menjadi sebahagian daripada 119 pelajar asas 1 dan 18 orang lagi pelajar tahap 1 tingkatan 4 yang mendaftar ke Kolej Permata Pintar UKM di kampus Bangi untuk mengikuti pembelajaran bagi sesi 2018. What? 8 degrees. That's why we call it as a yes? Intervensi atau khidmat nasihat untuk kanak-kanak pintar cerdas ialah yang pertama,
sokongan dan dorongan. Yang kedua, kerjasama di antara ibu bapa dan pihak sekolah. Yang ketiga, rancangan pengajaran dan pembelajaran individu. Yang keempat, pecutan kurikulum. Dan yang kelima, penggayaan. Sokongan dan dorongan. Guru perlu merujuk kanak-kanak pintar cerdas kepada pakar psikologi bagi meningkatkan keupayaan menangani masalah ini. Kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah. Kerjasama ibu bapa dan pihak sekolah merupakan satu peluang bagi mengenalpasti kebolehan anak-anak mereka yang pintar dan cerdas dalam bidang-bidang tertentu serta ciri-ciri sosial dan emosi mereka. Rancangan pengajaran dan pembelajaran individu. Penyediaan rancangan pengajaran perlu menumpukan kepada minat dan kebolehan murid pintar cerdas. Pecutan kurikulum. Pecutan kurikulum merupakan kurikulum yang dapat membezakan keperluan pembelajaran yang unik serta melonjakkan kemampuan pelajar ke peringkat yang lebih tinggi. Program penggayaan. Penggayaan kandungan kurikulum yang diubahsuaikan dan diperkayakan agar dapat menggalakkan hasil pembelajaran yang kreatif di kalangan pelajar. Bagaimanakah seorang guru dapat mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak? Mengenal pasti punca. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengurus. Ini bermakna guru perlu mengetahui serba-serbi mengenai murid-murid. Salah satunya dengan mengetahui sebab atau punca berlakunya masalah tingkah laku. Salah satu sebab berlakunya masalah tingkah laku ialah kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa kepada kanak-kanak. Oleh sebab itu, guru berhak untuk menasihati jika murid-murid melakukan kesalahan dan memberi hukuman berdasarkan kesalahan tersebut. Sebagai contoh, memaparkan nama pesalah pada papan kenyataan dan guru memanggil ibu bapa ke sekolah. I didn't go to school as a normal kid. Adi tak banyak berkawan waktu Adi kecil. Orang lain pergi ke sekolah, Adi pergi universiti. And orang lain masuk kelas untuk belajar, Adi masuk kelas untuk mengajar dekat kelas. Orang lain pergi main, Adi pergi kerja. So I had a very, very different childhood from everyone. My full name is Adi Putra bin Abdul Ghani. I'm 20 years old. Ramai yang kenal Adi waktu Adi kecil dulu. Mostly known as Adi Matic lah nowadays. First kali yang Adi nampak, Adi ingat, I was 4 years old. My mum ajar Sifi, I think it was 12 darab 13 kot, something macam tu. And dia ajar cara sekolah macam ni, dapat jawapan. The only thing that went through my mind was that kenapa susah, kenapa lambat. Kenapa tak buat macam ni? I started drawing lines. Kenapa tak buat macam ni, kita dapat jawapan yang sama. Tak. And then my mum pun macam, betul lah. So try soalan lain. So daripada situlah dia dapat tahu, kata, I can see something in mathematics that others don't see. So daripada situ Adi start belajar sendiri, start buka buku. By the time I was 6, dia dah start belajar buat soalan-soalan sekolah menengah. By the time Adi masuk darjah 1, darjah 2 tu, Adi dah start buat soalan-soalan universiti dah. I started doing mathematics. I started learning about math when I was 3 years old. Masa Adi umur 3 tahun. So daripada situ Adi start belajar sendiri. And by the age I was 5 years old, masa tu orang tak kenal pun lagi. So what happened, it was all a coincidence. My dad was, ayah Adi dia AJK PIBG dekat sekolah dia. So one day I decided nak ikut lah, bapa nak ikut pergi. So ikut pergi tu, kebetulan cikgu-cikgu tu saja nak test. Dia dapat tahu, Adi pandai sifik. So they wanted to test 5 darab 6 berapa, 30, 7 darab 8 berapa, 56. Maybe for them it was fascinating because I was only 5 years old.
So daripada situ Adi first dapat Adi punya my first gig, my first job was that Adi dipanggil untuk ajar student UPSR. Adi umur 6 tahun tak silap Adi waktu tu. So Adi datang ke sekolah tu, I gave a talk, very shy, tapi I gave my best. I gave the talk to almost 200 to 300 students lah yang nak menduduki UPSR tentu, bagi ceramah, bagi motivasi pada diorang. So that's how I got started with everything, and that's how people started to know me. Sebab kebetulan waktu tu ada reporter yang datang untuk buat report tentang sekolah tu, and then dia ada dengar bising-bising dekat dalam dewan tu. Dia tanya, cikgu apa dia tu yang tengah bising-bising tu? Dia kata, oh ada budak kecil tengah mengajar. So reporter ni pun datang, kebetulan dia takat-takat gambar, tahu-tahu esok tu dah keluar paper. Budak umur 6 tahun mengajar cikgu-cikgu matematik. Because kebetulan kat situ ada cikgu-cikgu ramai, cikgu-cikgu matematik semua ada dekat situ. So daripada situlah orang start kenal Adi. Adi masuk darjah 1 4 bulan. Lepas tu Adi berhenti. Adi berhenti and then Adi dapat tawaran untuk masuk ke UIA untuk ambil A level. So Adi pergi, my whole family daripada Bagan Serai Perak kita orang pindah ke Gombak. Adi masuk ke UIA, Adi ambil A level tu for 2 years. So itu kalau nak ikutkan Adi punya studies di situlah. Adi terus sikit daripada darjah 1 tu Adi berhenti, Adi terus masuk A level. I remember Adi belajar physics, chemistry, biology, mathematics dengan additional mathematics. Of course, mesti ada. Bagi Adi, orang yang tak suka kita tu akan sentiasa ada. Tapi in this particular case, ramai jugalah yang tanya, Adi ni tak sekolah, tak pernah masuk sekolah rendah, tak pernah masuk sekolah menengah kan. Di universiti pun Adi setakat belajar A level, jadi tak pernah dapatkan Adi punya like degree, masters and everything. Tapi diorang punya pandangan tu berubah banyak selepas diorang nampak matematik yang Adi buat. Apa yang Adi buat itu. Because for me, it's not about how high you went, how far you've learned in school ataupun dalam universiti, but it's what you can come up with and what you can contribute. Sebab Adi tunjukkan pada diorang yang matematik Adi ni matematik lain. Pergilah dalam universiti mana pun, sekolah mana pun, you guys takkan jumpa matematik apa yang Adi buat ni, because I created it myself. Ada. Waktu Adi umur 6 tahun dulu tu, Adi dah pernah dapat offer. One of the earliest offer that I got was from Harvard and Oxford, which I didn't go because I was too small. Adi umur 6 tahun. The offer was only for me. I couldn't bring my family along, so I had to decline. Tapi waktu Adi umur 8 tahun, dah start dah banyak TV-TV luar datang. Daripada Xinhua China, daripada BBC London, daripada Qatar punya paper, diorang ada datang ke sini. And Adi punya buku Adi pun yang Adi tulis waktu Adi umur 11 tahun dulu tu, Brunei. Kerajaan Brunei pakai sebagai buku rujukan untuk setiap sekolah rendah diorang. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti semua pakai buku tu. One of the things yang mungkin orang lain pun tahu juga tentang ni, iaitu I didn't go to school as a normal kid. Adi tak banyak berkawan waktu Adi kecil. Orang lain pergi ke sekolah, Adi pergi universiti. And orang lain masuk kelas untuk belajar, Adi masuk kelas untuk mengajar dekat kelas. Orang lain pergi main, Adi pergi kerja. So I had a very different childhood from everyone. But for me, even though I went through that hardship of kind of being alone when I was a kid, tapi bila membesar ni baru Adi nampak, oh, it was worth it. Apa yang diamalkan adalah 3 surah. Surah Yusuf, surah Luqman dan juga surah Maryam. Adi ingat yang dicerita pada Adi, dia adalah untuk 3 benda. Satu untuk kecantikan dia, satu untuk kepandaian dia, dan yang ketiga untuk budi pekerti dia. Dia amalkan 3 surah ni je. Surah Yusuf, surah Luqman, surah Maryam, and dia baca tu berulang-ulang kali sampailah Adi lahir. And dia tak ingat sangat pun, tapi lepas dah lahirkan Adi tu, dia buka balik Quran tu, my dad buka balik Quran tu, dia nampak Quran tu berlipat-lipat. Ada 3 surah je yang berlipat. Iaitu surah Yusuf, surah Luqman dan juga surah Maryam. Sepanjang perjalanan hidup Adi, ramai beribu-ribu orang yang Adi jumpa, beribu-ribu cerita yang Adi dengar.
Dan kalau Adi boleh pilih satu benda untuk Adi pelajari daripada semua cerita tu, jangan sesekali putus asa. Kalau benda tu kita minat, kalau benda tu betul-betul kita rasa kita boleh buat, teruskan. Tak kisah apa orang lain kata. Kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa kita boleh buat. Don't ever give up and don't forget to work hard. Nothing comes easy. Talent is just a talent. It doesn't mean success.